Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Ali bin Othman, bernombor metrik D20182085897. Okey, hari ini saya akan menerangkan apa itu graphing calculator. Okey, graphing calculator ialah satu aplikasi komputer yang mampu menyelesaikan pelbagai masalah matematik. Contohnya persamaan serentak atau memplotkan graf. Grafik kalkulator yang paling popular juga mampu mudah diprogramkan dan juga dijadikan sebagai kalkulator yang boleh diprogramkan yang kebiasaannya digunakan untuk tujuan saintifik, kejuruteraan dan aplikasi pembelajaran. Graphing calculator boleh digunakan dalam semua jenis penyelesaian matematik. Ia boleh menyelesaikan semua jenis pengiraan asas dan bermacam lagi masalah kompleks. Apabila seorang pelajar semakin arif dengan fungsi dan kemampuan graphing calculator ini, dia akan semakin mahir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Pemahaman ini akan membantu anda mengenal pasti sebuah isu dengan pengiraan sebuah fungsi. Tujuan utama sebuah graphing calculator adalah untuk membuat graf kepada fungsi yang dikenali oleh pelajar. Setelah ia menggrafikkan fungsi tersebut, ia membenarkan pelajar untuk mengakses pelbagai jenis ciri untuk memanipulasikan dan menganalisis graf. Itu saja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Safika binti Muhammad SPC, nombor metrik D20182086358 dan mengambil jurusan dalam ISM Sains Matematik dengan Pendidikan. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah kalkulator grafik ataupun disebut graphing calculator. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit mengenai sejarah kalkulator yang pernah ada di dunia ini. Okey, kalkulator ini sebenarnya dah lama dah digunakan pada zaman dahulu. Tahukah kita pada zaman dahulu telah wujudnya kalkulator yang telah digunakan terutama sekali dalam bidang perdagangan. Sebagai contoh, kalkulator abacus telah wujud pada 500 tahun yang lalu dan telah digunakan dalam bidang perdagangan. Seterusnya, terdapat banyak lagi kalkulator yang telah wujud pada zaman dahulu seperti kalkulator Pascaline, kalkulator Leibniz, kalkulator mekanik, kalkulator Hollerith dan kalkulator ilmiah. Jadi, kalkulator grafik ni siapa yang menciptakannya? Graphing kalkulator ini telah dicipta oleh seorang jurutera elektrik yang diberi nama Edith Clark pada tahun 1925. Edith Clark ni juga dikenali sebagai the mother of invention dan juga the Clark calculator. Edith Clark telah dilahirkan pada tahun 1883 di Amerika Syarikat. Setelah tamat pengajian di sekolah, Clark telah melanjutkan pengajian beliau di sebuah kolej yang diberi nama Vassar College di Poughkeepsie, New York. Beliau telah mengambil jurusan dalam matematik dan juga astronomi dalam degree beliau. Setelah menamatkan degree beliau, Clark telah menjadi seorang guru di sebuah sekolah perempuan iaitu sekolah private di San Francisco iaitu Marshall College. Setelah beberapa tahun mengajar, Clark bercadang untuk kembali semula belajar dan menyambung pengajiannya dalam degree yang lain iaitu kejuruteraan awam pada tahun 1911 di University of Wisconsin. Semasa beliau belajar, beliau bekerja part-time sebagai computer assistant iaitu pembantu komputer. Beliau berasa seronok bekerja di situ dan mengambil keputusan untuk bekerja full-time sebagai pembantu komputer. 7 tahun kemudian, Edith Clark telah menyambung pengajiannya dalam master degree dalam jurusan kejuruteraan elektrik. Selepas bergraduat, Clark telah bekerja dalam bidang komputer di salah sebuah syarikat talian iaitu General Electric. Selepas 26 tahun bekerja di General Electric, Clark telah bekerja sebagai guru di University of Texas.
Terdapat beberapa jenama yang telah mengeluarkan kalkulator yang mempunyai kalkulator grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Uzma Izzati binti Omar Baki, bernombor matrik D2018-2086348. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aplikasi grafik kalkulator dalam kehidupan seharian. Sebenarnya terdapat banyak aplikasi grafik kalkulator ni dalam kehidupan seharian. Tetapi pada hari ini, dalam video ni, saya hanya akan menerangkan dua aplikasi, iaitu dalam engineering dan juga financial. Dalam engineering, sebilangan besar jurutera mekanikal, kimia dan seni bina pada hari ini bergantung kepada grafik kalkulator yang dipercayai boleh melakukan pengiraan yang paling asas. They enjoy having a larger screen dengan beberapa mode memori untuk menyimpan pengiraan mereka di kemudian hari. Grafik kalkulator merupakan alat untuk mereka yang berimpian besar untuk mencari nafkah. Dan dengan grafik yang ada pada hari ini menawarkan jadual elemen, berat atom dan jalan pintas berkala yang mesti dimiliki oleh kebanyakan profesional di dunia. Okey, seterusnya kita pergi kepada aplikasi grafik kalkulator dalam financial. Terdapat banyak alat dalam talian untuk pelunasan, pengiraan faedah dan ramalan faedah kompaun, tetapi tidak ada dalam satu alat mudah alih selain grafik kalkulator. Malah, kalkulator yang paling asas dapat menjimatkan data profesional kewangan yang paling banyak digunakan untuk membuat ramalan kewangan. Namun, penggunaan grafik kalkulator di kawasan yang tidak ada sambungan Wi-Fi ataupun data adalah mustahil. Dalam kes ini, tidak ada yang dapat mengalahkan handheld calculator yang dapat dilakukan untuk mengetahui pengiraan kewangan yang biasa tetapi rumit dengan cepat. Contoh yang biasa kita lihat di kedai runcit, ada makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang menggunakan kalkulator ni untuk membuat pengiraan. Sekian sahaja penerangan daripada saya tentang aplikasi grafik kalkulator dalam kehidupan seharian. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk macam mana nak gunakan Desmos Calculator untuk selesaikan quadratic equation. Okey, perbezaan Desmos Calculator ni dengan yang cara manual. Untuk Desmos Calculator ni, kita boleh tentukan nilai yang kita nak. Contoh kita dapat soalan, dia punya quadratic equation, contohnya 2x y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 5. So kita boleh tentukan kita punya graf nak yang macam mana. Kita boleh tahu dia punya bentuk macam mana. Okay, so kita boleh belajar. Kat sini kita boleh letak nilai yang kita nak. So kita boleh tengok bentuk apa akan jadi pada graf tersebut. Contohlah kita letak nilai dia adalah 2, A sama dengan 2, B sama dengan 3 dan C sama dengan 5. 2, contohlah 2, C sama 2. Okey, so kita boleh nampak macam mana bentuk graf dia. Dia adalah bentuk senyum dan dia punya nilai X adalah kat berapa nilai X dia? Sama dengan negatif 0 point something. So nilai X dia cuma satu je. Kita boleh tahulah titik X dia dekat sini. So mari kita tengok. Kita boleh tentukan. Maknanya kita tahu. Contohlah kat sini kita boleh tahu yang A ni, kalau dia punya nombor pada A ni adalah positif, dia akan jadi bentuk senyum. Kalau dia negatif, graf dia akan jadi bentuk masam. Sebaliknya lah. So kalau A sama dengan kosong pula, akan jadi garis lurus. Okey, so kita tengok pula. Kalau B, dia akan pengaruh apa?
B ni contohlah dia adalah A dia adalah positif. So bila dia ke arah B ke arah nilai positif, dia akan ke sebelah kiri. Tapi dia akan jadi bentuk yang dia akan ke sebelah kiri, tapi ibarat dia ada bentuk masam lah dekat dalam graf ni. Tengok kalau dia semakin positif dia akan ke belah kiri, tapi dia akan ke sebelah kiri bawah. Kalau dia negatif pula, dia akan lebih ke kanan. Tapi dia akan ikut dalam bentuk masam. Perasan tak? Dia akan ke positif kanan. So, kalau dia A dia sama dengan negatif pula, tengok A dia sama negatif, dia akan, kalau kita ke arah positif, dia akan ke belah kanan. Dia terbaliklah dengan tadi. Kalau A sama dengan positif. Kalau B dia sama lebih kepada negatif pula, dia akan ke sebelah kiri. Tapi dia akan ikut dalam, ibarat dalam graf ni ada bentuk senyum. Nampak tak? Dia akan ke kanan dan ke kiri dalam bentuk senyum. So kalau negatif dia akan ke kiri lah. Kalau positif dia akan ke kanan. Dan sebaliknya lah, kalau tadi A adalah senyum, kalau dia B dia lebih positif, dia akan ke sebelah kiri. Kalau negatif akan ke sebelah kanan. So kalau C pula ni apa? C untuk tentukan punya paksi Y, pintasan Y. So contohlah kita letak A sama dengan 2 dan B sama dengan 0. Selalu kan kita jumpa kalau dia punya quadratic equation tu, dia tak bagi nilai B. So kalau B dia sama dengan 0, dia punya pintasan Y ditentukan oleh nilai C. Nampak tak? Dia bentuk senyum. Kalau kita letak C negatif 2, dia akan, titik dia akan jatuh pada negatif 2. X dia akan jadi, dia punya pintasan Y akan negatif 2 lah. So dia punya nilai X dapatlah ditentukan nilai X dia ada 2 kat sini. So kalau dia ke positif, dia akan ke arah, dia akan meningkatlah nilai Y dia. So kalau C sama dengan 2, dia akan jatuh pada titik, X dia akan jatuh pada titik 2. So kalaulah kita tengok kalaulah B dia ada nilai, contohlah B dia sama dengan 5. So kalau C dia, nilai C dia akan berubah mengikut negatif dan positif. Kalau dia semakin positif, nilai Y dia akan semakin meningkat. Dia akan meningkat ke arah Y lah, paksi Y tu. Ke atas dan ke bawah. Bukan kiri kanan macam X kan kiri kanan Tapi kalau C ni berubah, dia akan ke atas dan ke bawah mengikut nilai Y lah. So kita boleh belajar lah dari sini. Kita letak nombor yang kita nak, kita tengok graf apa yang akan terjadi. Macam ni, kalau kita letak C sama dengan 4, kalau A 2, B 5, kita akan dapat graf senyum dan X dia hanya adalah satu nilai. So kalau macam ni, X dia ada 2 nilai. Kita boleh tengoklah nilai dia kat sini. So bila dia nilai X dia ada 1, maknanya pintasan Y dengan nilai X adalah nilai yang sama. Okey. Itu saja dari saya. So sangat bermanfaatlah Desmos ni. Kita boleh belajar dan tentukan graf. Sebab kadang kita keliru, kita takkan nak kira satu-satu kan. Macam kita nak plot graf, kita kira, lepas tu kita plot satu-satu, X1 sama dengan Y berapa, X2 sama dengan Y berapa. Lepas tu kita lukis graf tu, kita tentukan. So kalau macam ni, kita terus masuk nilai, kita tengok dia bentuk apa jadi. Senang kan nak ni belajar. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan antara kepentingan menggunakan graphing calculator dalam pembelajaran matematik harian di sekolah. Antaranya adalah ianya dapat membantu memudahkan urusan pembelajaran para pelajar.
Hal ini kerana jika sebelum ini, para pelajar diminta untuk melangkah sendiri bentuk graf yang akan terhasil berdasarkan persamaan yang telah diberikan, namun sekarang para pelajar hanya perlu memasukkan persamaan ke dalam aplikasi ini untuk mendapatkan bentuk graf. Pelajar juga boleh mereka sendiri persamaan untuk melihat pola bentuk graf. Hal ini akan membuatkan para pelajar lebih mudah faham apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, para pelajar juga dapat belajar sendiri di rumah dengan lebih mudah. Hal ini kerana ada di antara pelajar yang lambat untuk menangkap apa yang telah dipelajari di sekolah. Namun, mereka segan untuk bertanya kepada guru mahupun rakan. Manakala, untuk pelajar yang mahu mendapatkan lebih kefahaman, juga boleh belajar sendiri di rumah kerana aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Antara kelemahan menggunakan aplikasi graphing calculator ini pula adalah aplikasi ini hanya boleh digunakan untuk mendapatkan bentuk graf. Tidak semua tajuk dalam subjek matematik di sekolah memerlukan pelajar untuk mendapatkan bentuk graf. Hanya ada beberapa tajuk sahaja yang berkaitan dengan graf. Selain itu, aplikasi ini memerlukan pelajar untuk menggunakan gadget seperti telefon pintar ataupun laptop. Tidak semua pelajar mempunyai telefon pintar ataupun laptop di rumah. Hal ini kerana tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan keperluan sampingan seperti telefon bimbit kepada anak-anak mereka. Kesimpulannya, aplikasi ini sangat penting untuk dipraktikkan di setiap sekolah. Hal ini kerana ianya dapat membantu pelajar dalam memahami subjek matematik dengan lebih mudah. Pelajar juga akan berasa lebih seronok untuk belajar dan tidak akan mudah berasa bosan ketika belajar. Diharapkan lebih banyak sekolah yang akan mendedahkan para pelajar mereka dengan aplikasi yang dapat membantu pelajar menyelesaikan soalan matematik. Sebenarnya, terdapat banyak lagi aplikasi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan matematik selain graphing calculator seperti GeoGebra, GPS dan banyak lagi. Akhir sekali, aplikasi ini boleh digunakan secara offline. Jadi, pelajar tidak perlu risau dengan masalah tidak mempunyai rangkaian internet di rumah.